Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan paling menyedihkan kepada Perikatan Nasional Bersatu PAS dan komponennya. Dan pastinya ini akan membuatkan mungkin mereka lebih dengan tanda petik kemurungan dengan keputusan ini. Menurut Puad Zarkasi, beliau mengatakan misi Perikatan Nasional ke Putrajaya sebelum PRU 16 hanya angan-angan Mat Jenin. Ini yang menarik, bukan tidak? Ini yang dikatakan angan-angan Mat Jenin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkasi, menyifatkan misi Parti Pembangkang Perikatan Nasional PN untuk ke Putrajaya sebelum pilihan raya umum ke-16 hanya angan-angan Mat Jenin. Beliau berkata, Parti Pembangkang itu semakin tidak yakin untuk kembali berkuasa melalui kaedah kertas undi. Perikatan Nasional tidak boleh atau tak boleh tunggu PRU 16, maka mereka memainkan propaganda akan kembali ke Putrajaya dalam masa terdekat. Kenapa Perikatan Nasional mengulangi cerita kerajaan akan jatuh sebelum PRU 16? PN mahu buktikan ia masih relevan. Bersatu juga bimbang akan berlaku defisit kepercayaan dalam kalangan ahlinya. Tetapi tindakan Perikatan Nasional itu menjadi senjata makan tuan. Perikatan Nasional nampak tidak sabar, pengacau, rakus dan tidak sanggup menjadi pembangkang. Rakyat penat dan meluat, bidasnya dalam hantaran di Facebook miliknya hari ini. Dalam hantaran sama, Puad juga mengibaratkan 4 tahun merupakan tempoh yang terlalu lama untuk PAS dan Bersatu menjadi pembangkang sambil menyifatkan kedua-dua parti itu sudah biasa menjadi pemerintah. Muhyiddin setuju Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri Hamzah Zainuddin mesti marah, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara baru untuk kita semua sebagai penganalisis politik bebas. Saya menganggap ini sesuatu yang baru apabila Puad kata Muhyiddin setuju Menteri Besar Terengganu yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri. Ini pasti membuatkan Hamzah Zainuddin marah. Kenapa tidak? Beliau tidak mahu, menurut analisis politik, beliau tidak mahu Bersatu ditelan oleh kuasa PAS. Bersatu makin pecah. Misi ke Putrajaya sebelum PRU 16 hanya angan-angan Mat Jenin, katanya lagi. Untuk rekod, hari ini seorang lagi ahli Parlimen Bersatu, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal daripada Perikatan Nasional Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ini berlaku ketika persidangan Dewan Rakyat yang berlangsung secara langsung live. Dan ini pasti membawa kemaluan yang paling besar untuk Perikatan Nasional. Sokongan daripada Abu Hussein menjadikannya ahli Parlimen kelima yang menyokong kepimpinan Anwar dalam kerajaan perpaduan. 4 ahli Parlimen sebelum ini yang menyokong Anwar ialah Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain, diikuti oleh ahli Parlimen Labuan, seterusnya ahli Parlimen Gua Musang dan yang terakhir ialah ahli Parlimen Jeli. Susulan sokongan itu, kedua-dua mereka, Kuala Kangsar dan Labuan, masing-masing daripada Bersatu digantung keahlian selama 4 dan 6 tahun oleh partinya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pendedahan yang paling mengejutkan kita. Jadi, saudara-saudara sekalian, apakah yang akan berlaku selepas ini? Adakah dengan persetujuan Muhyiddin bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar boleh menjadi calon Perdana Menteri daripada PAS untuk Perikatan Nasional, akan menyebabkan Hamzah Zainuddin makin marah dan akan menyebabkan beliau lebih bertindak lagi untuk cuba menjadi peneraju kepada Parti Bersatu. Dan adakah ini akan menyebabkan Parti Bersatu makin dimamah oleh kuasa parti gelombang hijau, yaitu PAS? Saudara-saudara sekalian, yang pastinya mungkin menurut menurut penulis di FMT yaitu Hisamuddin Aun, beliau menjangkakan bahawa sokongan
kepada Anwar Ibrahim tidak akan terhenti di setakat di sini saja. Mungkin ada lagi 10 atau 15. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada FMT, ditulis oleh Hishamuddin Aun. Saudara-saudara sekalian, bersatu terus dibisukan. Kemarin kita digemparkan dengan pengakuan berani dan lantang seorang ahli parlimen bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau juga mengambil kesempatan untuk menyeru Muhyiddin dan juga Ismail Sabri Yaakob bersama menggembleng tenaga bekerjasama dengan Anwar Ibrahim bagi mengukuhkan lagi Malaysia. Beliau juga mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk membuang yang keruh dan mengambil yang jernih. Namun nampaknya seruan beliau itu mendapat tentangan hebat, ataupun lain yang dia mau, lain pula yang dia dapat. Kemarin dengan tanda petik dia dibelasa. Ahli Parlimen Bukit Gantang itu yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim dibelasa habis-habisan di Parlimen dengan pelbagai tuduhan dan kecaman kepada beliau. Namun pada petang tengah hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda apa sebenarnya yang berlaku. Bersatu terus dibisukan. Sokongan terbaru ahli Parlimen Bukit Gantang kepada Kerajaan Madani membuat Perikatan Nasional terus terkedu. Kalau sebelumnya Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal dianggap sebagai sekadar menduga-duga, kini tidak lagi. Dalam menyatakan sokongannya kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan, ahli Parlimen Bukit Gantang itu memilih berbuat demikian secara bersemuka dengan Perdana Menteri di Dewan Rakyat, bersaksikan rakan-rakan ahli Parlimen Bersatu dan Perikatan Nasional PN serta Ketua Whip-nya Taqiyuddin Hassan. Sokongannya itu boleh saja dinyatakan semudah mengeluarkan satu kenyataan, seperti 4 ahli Parlimen Bersatu terdahulu sebelumnya. Tetapi Syed Abu Hussein memilih melakukannya secara terang-terangan, tanpa berselindung, tanpa pertimbangan untuk menjaga hati rakan-rakan apalagi pemimpin dalam parti Bersatu itu sendiri. Ia seakan-akan menghantar isyarat jelas dan lantang betapa beliau kecewa dengan Perikatan Nasional yang menaunginya kerana keengganan gabungan itu untuk merundingkan peruntukan pembangunan kawasan dengan kerajaan yang terus menjadi duri dalam daging buat blok pembangkang. Syed Abu Hussein, mungkin wakil rakyat pembangkang kelima, mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan. Tapi berbanding 4 ahli parlimen dahulu daripadanya, beliau yang pertama melakukannya selepas mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu 9 November lalu yang menuntut ahli beristiqamah dan setia kepada parti serta semangat daripada Perhimpunan Agung Parti Bersatu yang tamat Ahad lalu itu. Bercakap mengenai kesesuaian masa melakukannya, ini harus paling tidak bertepatan. Tambahan dalam keadaan bersatu masih bercelaru. Dalam pada itu tidak akan pernah ada masa yang sesuai untuk bersatu dan Perikatan Nasional akan pernah ada yang sesuai untuk Bersatu dan PN dapat menerima ada ahli parlimennya beralih sokongan kerana bila-bila pun ia tetap sesuatu yang menyakitkan. Hanya 9 November lalu, Syed Abu Hussein menyuarakan sokongan bersyarat kepada kerajaan. Sokongan katanya hanya akan menjadi galang ganti kepada peruntukan berjumlah 30 juta dinyatakannya yang hendaklah ditulis dahulu untuk tujuan membangunkan kawasannya. Berlawanan dengan syarat Perdana Menteri bahawa sebarang permohonan peruntukan hendaklah dirundingkan dahulu dengan timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, tidak hairanlah tuntutan ahli Parlimen Bukit Gantang itu tidak pun bersahut. Mungkin juga cakap-cakapnya ketika itu dianggap tidak lebih sebagai cakap main-main. Gara-garanya pihak kerajaan tidak pun teruja. Di samping Perikatan Nasional juga tidak melata. Kemudian ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, wakil pembangkang ketiga, menyokong Anwar Ibrahim pada 7 November. Mengumumkan Ahad lalu bahawa peruntukan untuk kawasannya sudah diluluskan melalui Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman juga sebelum ini umum sudah mendapat peruntukan serupa. Maknanya,
kerajaan tidak berolok-olok dalam meluluskan peruntukan jika memenuhi syarat. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu 9 November lalu berkata, Azizi dan ahli Parlimen Jeli Zahari Kacik pasti akan dihukum kerana perbuatan mereka menyokong Anwar bukan saja tidak bertanggungjawab, malah tindakan biadab yang bertentangan dengan perlembagaan parti. Lembaga Disiplin Bersatu terdahulu menggantung ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Suhaili masing-masing selama 4 dan 6 tahun kerana menyuarakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri pada 12 dan 30 Oktober lalu. Mendakwa terdapat gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional dengan menggunakan sugukan dan ugutan terhadap ahli-ahli parlimen. Muhyiddin menegaskan partinya tidak akan tunduk kepada pakatan jahat itu dan tindakan yang lebih keras akan diambil. Namun, dalam pada Muhyiddin, mahu semua ahli parti berbaya untuk teguh dan setia bersamanya, sekaligus memberi dukungan kepada parti untuk merampas kerajaan pada PRU 16. Perhimpunan Agung Parti itu hujung minggu lalu sebaliknya dirampas oleh pengumumannya untuk tidak bertanding mempertahankan jawatan presiden yang kemudiannya ditarik balik. Bersama teriakan mengiringi setiap pengumumannya itu, sebarang seruan untuk ahli merapatkan barisan turut tenggelam. Terngiang-ngiang juga ucapan bersemangat pengarah pilihan raya PAS Sanusi Maknur sempena pelancaran Jentera Perikatan Nasional bagi PRK Kemaman di Padang Astaka Cukai 11 November lalu yang mencabar mana-mana wakil rakyat pembangkang yang berhasrat untuk melompat dan berada sebaris dengan kepimpinan blok kerajaan. Ingatannya ialah mereka yang berbuat demikian akan dibayangi rasa bersalah dan tidak akan aman kerana secara jelas melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh parti dan jentera pilihan raya yang memenangkan mereka sebagai ahli parlimen. Kepada ingatan Muhyiddin dan Sanusi itu, Syed Abu Hussein memanfaatkan ruang pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pagi semalam untuk berhujah. Demi negara yang tercinta, saya meminta Tambun, Pagoh dan juga Bera buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah bersama-sama membantu Tambun membina masyarakat madani kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Marilah kita berunding sebaik-baiknya dengan pihak kerajaan sebagaimana persefahaman semasa yang berhormat Bera, yaitu Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, katanya. Soalan saya adalah, yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 bersedia untuk menyambut kesediaan ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran, kebolehan, keupayaan untuk membantu membangun rakyat sekaligus membangun ekonomi negara. Saya sendiri bersedia untuk membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong yang amat berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan gagasan kerajaan madani. Di tengah-tengah surakan penyokong kerajaan di dalam Dewan, paling lantang ialah teriakan 5151 oleh ahli Parlimen Hulu Langat Sani Hamzan yang boleh difahami sebagai bertambahnya kepada 5 sokongan ahli Parlimen Bersatu pada Anwar dan kerajaan perpaduan di samping ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selaku satu-satunya penyokong kerajaan yang menarik balik sokongan 10 September lalu. Bersatu pula terus dibisukan dengan sokongan terbuka Syed Abu Hussein itu membuat mereka keluh dan terkedu. Ada baiknya mereka menghadamkan hujah Perdana Menteri ketiga menemplak Taqiyuddin Hassan. Masa mereka pembangkang, memerintah jadi kerajaan, harta Melayu mereka sakau banyak. Ini kenyataan. 3 tahun kamu dalam kerajaan, bekas menteri-menteri ada di sana blok pembangkang. Apa peruntukan yang diberi kepada orang lain dan pembangkang ketika itu? Mengapa dulu tak beri, kata Anwar Ibrahim. Ya betul, soal peruntukan adil kepada semua wakil rakyat. Dalam dokumen harapan, sebab itu saya patuh kepada keputusan peruntukan adil. Setakat yang saya bincang dengan timbalan Perdana Menteri Fadilah, tak pernah kata wajib sokong Perdana Menteri untuk dapat peruntukan. Ini bincang pun tidak, tapi sombong bukan main. Saya dulu sebagai ketua pembangkang, bila dipanggil jumpa saya hadir. Sikap pembangkang itu mesti timbal balik.
kata Anwar Ibrahim. Sebagai menjawab soalan Sanusi dalam ceramahnya di Cukai itu, siapa nak lompat silakan, kut-kut ada lagi. Rasanya Syed Abu Husin bukan yang terakhir, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga keputusan di mahkamah hari ini adalah keputusan yang paling menyedihkan bagi Muhyiddin dan pastinya juga akan membuat impak yang besar terhadap karier politik beliau selepas ini. Hari ini disahkan daripada mahkamah bahawa Muhyiddin kalah di dalam permohonan beliau untuk mendapatkan pasport beliau secara kekal. Ramai netizen mengatakan bahawa mereka gembira dengan keputusan daripada mahkamah tersebut kerana kata netizen itu akan menjadi satu duluan atau satu ikutan kepada kes-kes yang lain kalau Muhyiddin menang, dan oleh kerana Muhyiddin kalah di dalam permohonan beliau untuk mendapatkan pasport secara kekal ini, maka adalah boleh disahkan bahawa apabila ke belakang nanti ada orang yang mahu juga memohon pasport secara kekal dan mempunyai kes di mahkamah, mereka tidak akan berjaya kerana sudah mempunyai duluan sebelumnya. Hari ini disahkan daripada Harapan Daily, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal dalam permohonan beliau untuk mendapatkan pasportnya secara kekal setelah mahkamah menolak permohonan tersebut. Pemimpin pembangkang tersebut telah memohon penggunaan pasport kekal bertujuan untuk percutian keluarga di London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura akhir tahun ini. Saudara-saudara sekalian, netizen mengatakan bahawa mereka bersimpati dengan Muhyiddin kerana mereka kata sudah jatuh di timpa tangga pula. Kalau kemarin ahli parlimen yang kelima menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim pun datang daripada Bersatu, hari ini pula Muhyiddin dikejutkan pula dengan kekalahan di mahkamah, kalah atau gagal di dalam menuntut pasport beliau secara kekal. Selain daripada itu, netizen juga mempersoalkan apa keperluan Muhyiddin untuk mendapatkan pasport itu secara kekal untuk bercuti di London. Kata mereka, Muhyiddin boleh mendapatkan pasport itu secara sementara, kata mereka. Selain itu, mereka juga mempersoalkan mengapa harus ke London. Bukankah di Malaysia juga mempunyai tempat-tempat percutian yang juga boleh menghilingkan diri, kata mereka. Apalah guna kempen melawat Malaysia, apalah guna menggalakkan rakyat Malaysia supaya bercuti di tempat sendiri kalau pemimpin sendiri tak berminat bercuti di tempat sendiri, kata mereka lagi. Tapi ada juga netizen yang mengatakan begitulah kalau memang ada banyak duit, kata mereka. Kalau ada duit memanglah mereka akan memilih untuk bercuti di luar negara, kata mereka lagi. Dan ada netizen juga secara sinis mengatakan, ya memanglah kalau tidak cukup duit, memang tak boleh ke luar negara, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang mengatakan bahawa pasport itu boleh diperoleh secara sementara untuk pemeriksaan kesihatan Muhyiddin di Singapura. Muhyiddin sekarang ini berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan program Jana Wibawa. Kalau semalam seorang daripada pemimpin Bersatu turut dihadapkan ke mahkamah dengan 12 pertuduhan berkaitan Jana Wibawa juga. Hakim Azura Alwi bagaimanapun berkata, Muhyiddin masih berhak memohon pemulangan sementara pasportnya. Azura juga membenarkan pelepasan sementara pasport Muhyiddin mulai hari ini sehingga 15 Januari tahun 2024, lapor Malaysia kini. Jadi itulah dia keputusan daripada mahkamah yang ditunggu-tunggu pastinya oleh keluarga Muhyiddin dan juga menyedihkan buat Muhyiddin dan mungkin juga keluarganya kerana yang bercuti bukan sekadar Muhyiddin seorang diri tetapi ianya melibatkan sekeluarga. Tapi jangan risau, rancangan mereka untuk mau bercuti ke luar negara tidak akan terjejas kerana mahkamah kata pelepasan sementara pasport Muhyiddin masih boleh dibenarkan. Masih berhak, maksudnya masih berhak untuk memohon pemulangan sementara pasportnya. Jadi Muhyiddin sebenarnya
bukanlah dilarang atau dihalang haknya untuk bercuti dan mendapat kerawatan kesehatan di Singapura. Kalau ada orang kata dia dinafikan haknya, maka itu adalah tindakan yang salah ataupun anggapan yang salah, karena Mahkamah kata Muhyiddin masih berhak memohon pemulangan sementara paspornya. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.